Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Hamdani bin Hamidun daripada Kumpulan 11 ingin membentangkan tentang latar belakang LGBT dalam kalangan masyarakat Malaysia. Baiklah, istilah LGBT mula digunakan oleh aktivis pada tahun 1988 di Amerika Syarikat. Pada Jun 2015, Facebook telah menapis satu kegunaan dalam Facebook untuk mewarnakan gambar profil pengguna dengan warna pelangi setelah Mahkamah Agung Amerika Syarikat telah pun mengisytiharkan tentang hukum perkahwinan sejenis. Jadi fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT semakin hari semakin menjadi isu utama yang mendorong wujudnya tingkah laku songsang dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutama dalam kalangan generasi muda. Budaya LGBT memangnya menyimpang daripada norma masyarakat Malaysia, terutama ia melibatkan isu keagamaan di dalam Malaysia ini. Lebih-lebih lagi apabila ia menyimpang dari ajaran agama Islam, yang mana negara Malaysia merupakan negara rasmi agama Islam. Seterusnya, Malaysia merupakan satu-satu negara Commonwealth yang agama rasminya Islam, tetapi didiami oleh pelbagai suku etnik. Di dalam latar belakang ini telah saya sebutkan tadi bahawa ajaran Islam menjadi ajaran rasmi di negara Malaysia. Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh beberapa pengkaji sebelum ini, dapatan kajian menunjukkan bahawa pada mula-mulanya berita mengenai LGBT di Malaysia tidak diberikan perhatian oleh media secara langsung atau sebaliknya. Bagaimanapun sedikit demi sedikit akhbar di Malaysia menjadikan peluang untuk isu LGBT ditulis dan diterbitkan untuk bacaan umum. Berita-berita itu tidaklah digambarkan secara negatif sepenuhnya, tapi ada juga dalam positif, kerana ini adalah menjadi isu yang akan menunjukkan ketamadunan dalam negara Malaysia ini. Sekian saja daripada saya. Baik, seterusnya untuk kepelbagaian etnik di Malaysia. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Malaysia adalah 32.7 juta yang merangkumi 90.2% warga negara dan 9.8% bukan warga negara. 68.88% merupakan kaum bumi putera, di mana 58.7% terdiri daripada bumi putera Melayu dan 4.13% dari bumi putera lain. Kira-kira 25.56% daripada penduduk Malaysia ialah daripada kaum Cina. Masyarakat Cina Malaysia terdiri daripada orang Fuzhou, Hainan, Henghua, Hokkien dan Kantonis serta Hakka, Teochew dan lain-lain. Masyarakat orang India Malaysia pula merangkumi 6.73% daripada penduduk Malaysia yang terdiri daripada orang Tamil yang merupakan orang India terbesar di Malaysia, orang Malayali, Punjabi Singh, Telugu dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Azmin Yaakob dan saya akan menerangkan tentang statistik HIV berkaitan hubungan homoseksual. Jadi, statistik HIV di Malaysia membuktikan bahawa lebih 45% jangkitan disebabkan oleh hubungan seksual sejenis ataupun homoseksual. Tahun 2016 sahaja menunjukkan 2,864 kes HIV berkaitan penghantaran seksual, di mana 1,553 daripadanya merupakan kes homoseksual, iaitu sekitar 54%. Pencegahan atau abstinence daripada hubungan man sex with man atau homoseksualiti adalah mesej utama yang perlu diterapkan. Kerana itu, kita menolak mereka yang terlibat secara langsung mempromosikan perjuangan gay dan homoseksual. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menerangkan dasar-dasar berkaitan LGBT di Malaysia. Pertama, satu gabungan NGO hak asasi manusia iaitu dikenali sebagai Komango telah mengusulkan supaya Seksyen 377A di Kanun Keseksaan atau 574 yang mengharamkan liwat dan seks songsang luar tabi'i dimansuhkan. Alasan mereka kerana undang-undang ini telah lapuk iaitu ketinggalan zaman, tidak relevan lagi dan bertentangan dengan prinsip kebebasan amalan seks LGBT. Kedua, pengiktirafan terhadap hubungan sesama sejenis atau berlainan jenis serta aktiviti seks sesama jantina tidak mengambil kira soal haram atau halal. Menurut beberapa penulisan awam mengenai isu homoseksualiti, iaitu seks sesama jantina bukanlah terlalu lama atau terlalu baru. Kelompok gay dan perempuan lesbian wujud di suatu tempat
dalam situasi kekaburan. Pada mula-mulanya, aktiviti ini berlaku secara senyap-senyap, tetapi kini ia lebih menjadi terbuka. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu, sudah dihebohkan satu kempen atas nama Seksualiti Merdeka, di mana pengamal-pengamalnya akan berkumpul meraihkan makan malam bersama pasangan sejenis masing-masing, melakukan apa sahaja yang diinginkan, seterusnya mendesak agar mereka turut disahkan pernikahannya dan dari sudut undang-undang negara. Ketiga, anti-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Menurut laporan Human Rights Watch, golongan transgender di Malaysia berdepan dengan diskriminasi dalam mengakses pekerjaan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Ada di kalangan transgender yang memaklumkan kepada Human Rights Watch bahawa jururawat tidak mahu menyentuh golongan transgender ketika mereka hendak mendapatkan rawatan, dan golongan transgender tersebut juga telah dipecat daripada pekerjaan, diserang secara fizikal dan seksual serta dinafikan akses kepada penjagaan kesihatan disebabkan identiti mereka. Majlis Perundingan Perpaduan Nasional NUCC merangka Undang-Undang Penyelarasan dan Keharmonian Nasional bagi menghalang diskriminasi atas dasar jantina termasuklah orientasi dan identiti seks, namun ia belum dibentangkan kepada kerajaan dan dibahaskan di Parlimen. Oleh itu, mereka menuntut Malaysia menghapuskan undang-undang yang mendiskriminasikan golongan transgender, mematuhi standard hak asasi antarabangsa dan menyediakan perundangan yang tidak mendiskriminasikan, yang komprehensif, yang melindungi mereka. Dan yang terakhir, pengambilan anak angkat. Di negara barat, perjuangan LGBT dalam memastikan mereka dibenarkan memohon untuk mendapatkan hak anak angkat adalah bukan sesuatu yang baru. Kebanyakan pasangan LGBT sudah pastilah tidak mempunyai anak sendiri. Jadi satu-satunya jalan untuk mereka mempunyai anak adalah mengambil anak angkat. Sehingga kini hanya 26 buah negara di seluruh dunia membenarkan pasangan sama jantina mengambil anak angkat. Namun begitu, prosesnya tetap mencabar berikutan perbezaan syarat kelulusan pengambilan anak angkat yang telah ditetapkan. Di Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan bahawa Malaysia melarang sama sekali pengambilan anak angkat dalam kalangan LGBT. Dengan langkah Malaysia tidak membenarkan perkahwinan sesama jenis kerana perkahwinan ini akan mendorong pengambilan anak angkat. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Sabri. Jadi pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan di bawah tajuk LGBT dan paradigma Islam. Baiklah, kata terma paradigma itu sendiri bahawa maksud kepada ajakan ataupun bagaimanakah pandangan Islam terhadap LGBT. Baiklah, bagi umat Islam, isu LGBT ataupun golongan LGBT ini merupakan isu akidah yang sangat serius. Status jantina dan orientasi seksual bagi golongan yang mengamalkan LGBT ini akan menyebabkan kerosakan pada hukum hakam apabila mereka berkahwin, faraid dan sebagainya. Sebagai contoh saya berikan, jika terdapat sebuah pasangan gay yang berkahwin, maka bagaimanakah status perkahwinan mereka? Bagaimanakah hak perwarisan harta setelah mereka berkahwin? Dan bagaimanakah status pengurusan jenazah mereka setelah kematian mereka? Bukankah kesemua tersebut melanggar ataupun merosakkan hukum hakam yang sedia ada? Baiklah, di sini saya ingin tegaskan bahawa Islam melarang ataupun mengharam setegas-tegasnya golongan ataupun perkara LGBT ini. Ini berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang telah dinyatakan sekian lama yang dahulu. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis, dan agama selain daripada agama Islam, terdapat agama lain juga yang mengharamkan perkara tersebut. Baiklah, sebagai contoh saya berikan pada surah Asy-Syu'ara ayat 166, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang diutuskan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah golongan yang melampaui batas. Dan ayat ini Allah turunkan kepada golongan kaum Nabi Lut, yang mana kita tahu golongan kaum Nabi Lut mengamalkan amalan gay, dan perkara tersebut diharamkan dan dilarang oleh Allah sekeras-kerasnya. Kita pergi pula kepada homoseksual, dan ulama fiqh bersependapat bahawa selain daripada memberikan ayat Al-Quran dan hadis, terdapat juga satu kaedah fiqh yang boleh digunakan untuk mengharamkan homoseksual ini, iaitu asal bagi seks adalah haram, melainkan terdapat sesuatu yang menghalalkannya, iaitu akad nikah. Baiklah, sebagai contoh, jika terdapat pasangan yang lesbian, bagaimanakah status akad nikah mereka? Sememangnya perkara yang diharamkan dalam Islam ini, akad nikah mereka ataupun perkara yang dilakukan oleh mereka tidaklah sah dan tidaklah diterima dalam Islam. Sebenarnya kita pergi pula kepada pertukaran jantina ataupun transgender. Nabi Muhammad SAW telah nyatakan dalam hadis Nabi, iaitu yang bermaksud Allah mengutuk lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Ialah jelas dari sini bahawa kesemua LGBT ini, LGBT, kesemuanya dilarang dan diharamkan oleh Islam.
Baiklah, secara kesimpulannya apa yang saya boleh katakan adalah berbaliklah kita kepada agama Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 49 yang membawa maksud dan tiap sesuatu itu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dan Ibnu Katsir menafsirkan ayat berpasang-pasangan ini kepada pasangan lelaki dan perempuan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Disambung pada pembentang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafi bin Muhammad Zamri. Terima kasih diucapkan kepada kawan saya sebentar tadi. Seterusnya saya akan meneruskan dengan analisa keperluan penerimaan LGBT berdasarkan kepelbagaian etnik di Malaysia. JAKIM mendedahkan anggota masyarakat gay direkodkan meningkat hampir 100% iaitu seramai 310,000 individu pada tahun 2020 berbanding 1,773,000 5 tahun lalu pada tahun 2015. Manakala golongan transgender meningkat kepada 30,000 individu pada tahun 2020 berbanding seramai 10,000 pada tahun 1988. Mengulas lanjut, JAKIM berjaya membawa 1,450 anggota masyarakat LGBT pulang ke jalan benar melalui program Mukhayyam. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah menekankan Malaysia tidak akan menerima budaya LGBT dan perkahwinan sesama jantina walaupun ia dianggap sebagai hak asasi manusia di Barat, katanya. Kesimpulannya, berdasarkan konsep kepelbagaian etnik di Malaysia adalah tiada keperluan untuk menerima golongan LGBTQ tersebut kerana golongan tersebut menghadapi masalah atau keceliruan identiti yang dikategorikan sebagai tidak normal dan perlu kepada bimbingan kaunseling agar mereka kembali kepada fitrah penciptaan manusia. Sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Terima kasih atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya, saya Muhammad Ainul Luqman akan meneruskan kepada poin yang berikutnya iaitu perlukah proses asimilasi diaplikasikan untuk golongan LGBT di Malaysia. Sebelum kita pergi kepada penerimaan budaya golongan LGBT di Malaysia, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai proses asimilasi. Okey, proses asimilasi adalah proses penggabungan dan penyatuan etnik dari pelbagai budaya menjadi satu komuniti dengan budaya dan identiti bersama. Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti. Konsep ini diwakili dengan formula ABC menjadi A. Di sini, A dalam hal ini mewakili golongan dominan sementara B dan C mewakili kumpulan etnik minoriti. Okay. Berdasarkan kajian, terdapat banyak sebab yang menyebabkan proses asimilasi tidak perlu diaplikasikan untuk golongan LGBT di Malaysia. Islam telah antaranya ialah Islam telah melarang penganutnya untuk melakukan seks yang sama iaitu bertentangan dengan alam atau lebih mudah difahami sifat semula jadi. Ia bukan sahaja bercanggah dengan hukum syarak, bahkan demi kesejahteraan ummah yang boleh dijangkiti wabak yang berbahaya. Di samping itu, umat Islam di Malaysia amat berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, di dalam Al-Quran itu sendiri telah mengharamkan LGBT. Ia disebutkan mengenai hubungan sesama jenis atau budaya LGBT ketika zaman Nabi Lut iaitu pada surah Al-A'raf ayat yang ke-80 sehingga 81. Yang terakhir sekali, walaupun golongan LGBT bukanlah golongan yang dominan, tetapi budaya yang mereka lakukan bertentangan dalam Islam dan Malaysia Malaysia adalah negara yang bermajoritikan Islam. Mereka juga tidak sanggup untuk menghilangkan identiti mereka, malah mereka mahu memperjuangkan budaya mereka dan umat Islam di Malaysia dan akan terpengaruh dengan budaya LGBT dan mungkin budaya mereka akan diterima secara berperingkat. Terima kasih.